Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Queen Cokoja akan membentangkan video pembentangan bagi laporan akhir projek Go E-Commerce. Syarikat kami telah membeli Cocoja ini secara borong dan menjadikannya produk keluaran kami sendiri. Nama syarikat Queen Cocoja dipilih kerana terdapat 12 orang ahli dan 10 daripadanya adalah perempuan. Disebabkan perempuan melebihi lelaki, maka kami bersetuju untuk memilih Queen Cocoja sebagai nama syarikat kami. Queen Cocoja adalah syarikat yang menjual makanan yang berasaskan coklat, iaitu coklat putih, white coklat dan coklat biasa iaitu dark coklat. Coklat Cocoja ini boleh didapati dengan dua variasi iaitu berteh beras, bubble rush dan mini koko crush yang sedap. Pelanggan boleh memilih sama ada ingin membeli berteh beras atau mini koko crush. Pelanggan juga boleh memilih kedua-duanya sekali. Queen Cocoja ini tidak perlu direndam dalam air panas untuk memudahkan pelanggan menikmatinya. Ia dapat memudahkan pelanggan untuk makan kerana boleh dimakan begitu sahaja di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Bagi lebih terperinci lagi, berat per jak ialah 250 gram dan tingginya pula 8.5 cm. Coklat Cadbury iaitu coklat yang berkualiti tinggi telah dipilih demi kepuasan hati pelanggan. Ianya sedap dan lazat serta tidak pahit, penuh dengan lelehan coklat yang semestinya menjadi ketagihan bagi pelanggan yang penggemar coklat. Sanggupan berteh beras dan mini koko crush yang tidak lemau menjadi keistimewaan Cocoja by Queen Cocoja. Ia juga merupakan snack kesihatan yang membekalkan tenaga harian untuk sesiapa yang tidak sempat untuk bersarapan kerana ia boleh dimakan dengan roti ketika sarapan. Cocoja ini juga halal untuk dimakan kerana ianya buatan tangan iaitu handmade dan kebersihannya tidak dapat disangkal lagi. Kami menjual Cocoja ini dengan harga RM5 sebekas. Harga sesuatu produk merupakan antara faktor-faktor utama kejayaan sesebuah perniagaan. Para pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu produk jika ia dipasarkan dengan harga yang tepat. Oleh itu, strategi penentuan harga sesuatu produk amatlah penting. Harga yang kami tawarkan untuk sebekas Cocoja ditawarkan sangat berpatutan dengan kualiti yang terbaik dan jauh lebih murah dari harga pasaran. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Cocoja ini mempunyai salutan coklat dan coklat putih yang berkualiti dari jenama berries dan kuantiti coklat yang digunakan sangat banyak. Walaupun Cocoja ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada Cocoja lain. Bijiran seperti Coco Crunch dan Bubble Rice yang digunakan juga berkualiti serta rangup. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Bekalan Cocoja ini adalah terhad, iaitu setiap seorang daripada ahli kumpulan kami menjual 20 botol sahaja. Hal ini demikian kerana Cocoja ini diambil dari pengeluar dan dijenamakan semula dengan menggunakan nama kumpulan kami iaitu Queen Cocoja. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Cocoja ini merupakan salah satu Cocoja berkualiti dan dijual dengan harga yang sangat murah. Satu botol Cocoja ini berharga RM5 dan Cocoja ini boleh dipuskan ke seluruh Malaysia. Selain daripada kaedah pengepusan, kami juga menawarkan perkhidmatan cash on delivery atau COD. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Cocoja merupakan salah satu snack makanan yang menjadi trend makanan terkini. Oleh itu, berlaku banyak persaingan dengan penjual-penjual Cocoja yang lain yang mana menawarkan Cocoja dengan harga yang berbeza. Business operation, mendapatkan stok. Stok bagi barangan jualan telah didapatkan dengan dimulakan dengan perbincangan bagi menentukan pembekal yang dimahukan. Setelah itu, urusan jual beli dengan pembekal dimulakan setelah mendapat persetujuan daripada pembekal untuk urus niaga serta pembahagian stok. Setelah melakukan perbincangan dan penelitian, setiap ahli kumpulan telah ditetapkan untuk mengambil 20 botol Cocoja setiap seorang bagi permulaan, dan setelah itu mereka dibenarkan untuk mengambil stok yang lain sekiranya mereka mahu.
Setelah memberikan alamat serta nombor telefon, urusan pembahagian stok melalui perkhidmatan pos akan dijalankan. Penjualan dan pembayaran. Urusan penjualan dan pembayaran telah dijalankan secara atas talian. Bagi urusan penjualan, pihak kami telah membuka satu Facebook page yang membolehkan setiap ahli kumpulan mengakses ke laman tersebut. Tujuan laman tersebut dibuka adalah untuk membolehkan kami memuat naik sebarang maklumat ataupun promosi berkaitan produk yang dijual oleh kami. Ia juga akan memudahkan para pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai produk yang telah dijual oleh kami serta maklumat yang diperlukan bagi menghubungi kami untuk urusan jual beli. Urusan pembayaran juga dijalankan secara atas talian dengan kewujudan platform seperti Maybank to You, CIMB Clicks dan sebagainya. Ianya akan memudahkan lagi urusan pembayaran oleh mereka. Maklumat perbankan akan dikongsikan kepada pembeli setelah pembeli bersetuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak kami. Sebagai bukti pembelian, para pembeli akan menghantar gambar resit urusan bank mereka kepada pihak kami. Urusan pembayaran juga boleh dijalankan secara langsung antara pembeli dengan penjual. Cara ini biasanya digunakan dengan pembeli yang berjumpa secara langsung dengan penjual, sama ada mereka pergi ke rumah penjual ataupun mereka menggunakan perkhidmatan penghantaran secara langsung ke rumah ataupun turut sama dikenali sebagai COD. Seterusnya adalah urusan penghantaran. Terdapat dua cara yang telah digunakan dalam menjalankan penghantaran kepada pelanggan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan perkhidmatan pos. Cara ini akan digunakan ke atas pelanggan yang tinggal di kawasan ataupun negeri yang berlainan dengan penjual. Sebelum urusan pos dijalankan, penjual akan meminta maklumat penghantaran daripada pelanggan seperti alamat rumah dan nombor telefon yang boleh dihubungi oleh mereka. Setelah itu, barulah urusan penghantaran melalui pos akan dijalankan. Pelanggan yang telah menerima bungkusan mereka akan diminta untuk menghantar gambar serta maklum balas mengenai produk yang telah diterima oleh mereka. Kami juga menggunakan perkhidmatan Cash on Delivery ataupun singkatannya COD. Cara ini akan digunakan kepada pembeli yang tinggal berdekatan ataupun di kawasan yang sama dengan penjual. Dan pada masa inilah segala urusan pengambilan serta pembayaran akan dijalankan antara penjual dengan pembeli. Marketing dan promotion. Kami memilih aplikasi Facebook untuk mempromosi dan memperluaskan lagi perniagaan Queen Chokoja kami dengan menggunakan Facebook. Sekarang ini, ramai rakyat Malaysia yang sudah memiliki akaun media sosial mereka sendiri. Antara media sosial yang paling popular sekarang adalah Facebook. Selain itu, terdapat pelbagai kebaikan dan kelebihan dalam menggunakan aplikasi Facebook dalam perniagaan. Antaranya, Facebook sangat popular kepada rakyat Malaysia yang mempunyai akaun Facebook masing-masing dan tanpa mengira usia muda ataupun tua. Seterusnya, kebaikannya, kurangnya risiko bagi kedua-dua pihak penjual dan pembeli, iaitu memandangkan negara Malaysia menghadapi pandemik COVID-19, cara terbaik untuk memutuskan rangkaian COVID-19 lebih berleluasa adalah dengan menjual secara online, iaitu atas talian. Seterusnya, kebaikannya bebas iaitu dari lesen perniagaan dengan menggunakan aplikasi Facebook untuk urusan perniagaan adalah percuma dan tiada lesen diperlukan. Selain itu, saya mempromosikan barang kami dengan sentiasa menggemaskini gambar-gambar barangan kami yang ingin dijual, sentiasa menjawab tindak balas daripada pelanggan yang ingin menanyakan tentang produk kami. Dan saya juga akan kongsikan page Facebook produk kami kepada rakan-rakan yang lain. Selain itu, rakan-rakan yang lain juga boleh kongsikan page produk kami di Facebook mereka. Rata-rata memberikan komen ataupun tindak balas yang sangat baik dan berpuas hati dengan produk yang kami jual, iaitu Queen Chokoja. Kami juga telah mengumpulkan beberapa feedback daripada pelanggan kami yang telah membeli Queen Chokoja. Antara feedback yang kami dapat adalah feedback positif dan mereka berpuas hati dengan Queen Chokoja kami kerana dijual dengan harga yang berpatutan.
Berikut merupakan penyata aliran tunai mingguan yang telah disediakan untuk projek keusahawanan ini. Keseluruhan jumlah tunai masuk berjumlah RM1.145, manakala untuk aliran tunai keluar pula sejumlah RM413.15 telah dikeluarkan untuk menampung beberapa aktiviti yang telah dilakukan dalam proses jual beli, termasuk RM187 untuk bayaran pengeposan produk dari pembekal kepada penjual, RM129.35 telah digunakan untuk pengeposan produk daripada penjual kepada pembeli, tunai yang digunakan semasa penghantaran dan alatan telah menelan belanja sebanyak RM30.80 dan lain-lain yang berjumlah RM66. Manakala untuk untung kasar, kumpulan kami telah mendapat wang yang berjumlah RM1.145, perbelanjaan sebanyak RM413.15 untuk bayaran pos laju, tunai semasa penghantaran, alatan dan lain-lain telah ditolak daripada margin kasar yang membawa kepada keuntungan bersih yang berjumlah RM731.85. Cabaran dan kesimpulan. Sebagai usahawan, sudah semestinya terdapat pelbagai cabaran dan halangan yang dihadapi. Antaranya ialah cabaran sukar untuk mendapatkan pelanggan. Ada kalanya perniagaan meningkat naik kerana mempunyai bilangan pelanggan yang ramai, dan ada kalanya perniagaan jatuh merudum akibat kurangnya bilangan pelanggan. Hal ini kerana pelanggan merupakan nadi sesebuah perniagaan. Kesukaran untuk mendapat pelanggan adalah disebabkan banyak persaingan yang perlu kami hadapi. Contohnya, produk Queen Choco Jar ini mendapat persaingan yang sengit kerana sudah ramai peniaga yang mengeluarkan produk yang hampir sama dengan produk kami. Oleh itu, kami telah mendapatkan jalan penyelesaian dengan kerap melakukan pemasaran dan marketing. Selain itu, hilangnya motivasi dalam diri usahawan turut merupakan cabaran yang kami hadapi. Usahawan juga merupakan seorang manusia yang mempunyai emosi serta perasaan. Ada kalanya perasaan sedih, marah, kecewa dan risau menguasai diri sehinggakan kami ingin berputus asa dalam perniagaan kami. Namun, ubat yang terbaik untuk permasalahan ini adalah melupakan perniagaan buat seketika ataupun take a break. Kami mengatasi cabaran ini dengan melakukan apa yang kami suka serta meluangkan lebih masa dengan keluarga. Dengan ini, kami lebih berjaya dalam meneruskan perniagaan tanpa berputus asa. Akhir sekali, cabaran yang perlu kami hadapi adalah kerana pelanggan yang berbagai-bagai. Hal ini kerana sesetengah pelanggan bersikap demand dan terlalu banyak komplain. Namun, kami mengatasi masalah ini dengan memandang ke sisi yang lebih positif, iaitu kita sebagai usahawan atau peniaga hendaklah berusaha untuk memenuhi kehendak pelanggan. Oleh itu, selagi kehendak pelanggan itu boleh dipenuhi dan dituruti, kami menurut dan memberi layanan yang sempurna buat pelanggan-pelanggan kami. Kesimpulannya, dunia usahawan bukanlah hanya berkaitan dengan kejayaan dan kekayaan semata-mata. Perniagaan bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka yang tidak pernah menceburi bidang ini. Terdapat usahawan yang tidak berani untuk memulakan langkah, terdapat juga yang tersungkur di tengah jalan. Dan bagi usahawan yang mempunyai semangat dan impian yang teguh, mereka inilah yang akan berjaya dalam bidang perniagaan.